sambung hadis mana? Bukhari. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر سترة سترة Bukhari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung hadis daripada bab minggu lepas, babul adhan lil musafiri idza kanu jama'atan wa kadzalika bi arafata wa jam'in wa qaulil muadzinin as-salatu fi rihali fi lailatil baridati awil matirah. Bab 2 hadis akan sambungnya. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم. Riwayat daripada Nafi' Maula Ibni Umar, dia kata Abdullah bin Umar dia azankan pada malam yang sejuk di tempat nama Dajnan, nama tempat di bukit. Summa qala sallu fi rihalikum. Setelah azan itu Abdullah bin Umar kata, hendaklah kamu sembahyang di tempat kamu sendiri, mana-mana tempat kamu berada, di situlah kamu sembahyang. Wa akhbarana, dan seterusnya dia Abdullah bin Umar beritahu kepada kami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muazzinan yu'azzinu thumma yaqulu ala isrihi. Dia bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada muadzin supaya muadzin itu azan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah azan itu, ala litanbihi, ketahuilah, sallu fi rihali fi lailatil baridati awil matirati fi safari. Hendaklah kamu sembahyang di tempat rihal, maksudnya di tempat di mana singgah di situ pada malam yang sejuk ataupun malam yang hujan dalam safar. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suruh sembahyang
berjemaah suruh mereka sembahyang di tempat masing-masing. Syaratnya boleh sembahyang begitu ketika mana malam itu terlalu sejuk ataupun malam berhujan. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Ja'far bin Aun qala haddatsana Abu al-Umaisi an Aun ibn Abi Juhayfah an abihi qala, riwayat daripada Abi Juhayfah, dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil abtahi. Abi Juhayfah kata, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat nama Abtah. Abtah ni dengan Muzdalifah tu perjalanan agak jauh. Faja'ahu Bilalun fa'adhanahu bis-salati. Kemudian Bilal radhiyallahu taala anhu datang di sisinya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang, maksudnya bagi tahu dah pun masuk sembahyang, waktu sembahyang. Tsumma kharaja Bilalun bil anazati. Kemudian Sayyidina Bilal keluar dengan membawa lembing, hatta rakazaha, sehingga Bilal radhiyallahu taala anhu mentancapkan anazah tu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil abtahi wa aqama salata. Anazah tu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abtah, di tempat tu juga, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqama salata, dan seterusnya Bilal radhiyallahu taala anhu iqamah untuk sembahyang. Babun hal yattabi'ul muadzinu fahu hahuna wa hahuna wa hal yaltafitu fil adhani. Bab ini berkenaan dengan muadzin tu boleh tak mengikuti sebelah ni dan sebelah ni, maksudnya sebelah kanan dan sebelah kiri ketika azan tu, dan adakah muadzin tu ketika azan boleh tak dia tu berpaling sebelah kanan dan sebelah kiri ketika mana dia ucap hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tu. Wa yuzkaru 'an Bilalin annahu ja'ala isba'ihi, dan diceritakan mengenai Bilal bahawa Bilal adakan kedua-dua jarinya, kedua jari, satu jari di sebelah satu telinga, fi udhunaihi, pada kedua-dua telinganya. Itu cara Sayyidina Bilal azan tu. Wakana bin Umar, sedang Abdullah bin Umar la yaj'alu isba'ihi fi udhunaihi. Cara Abdullah bin Umar pula berlainan dengan Sayyidina Bilal. Cara Abdullah bin Umar ni, dia tidak adakan kedua-dua jarinya pada kedua-dua telinganya. Wa qala Ibrahim Nakhai kata, la ba'sa an yu'adzina ala ghairi wudu'in, tidak mengapa harus seseorang itu azan tanpa ada wudu.
وقال عطاء الوضوء حق وسنة. Atha bin Abi Rabah kata wudu merupakan satu hak, satu tanggungan dan juga satu amalan sunnah bagi azan. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Aisyah radhiyallahu taala anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala di atas setiap waktu-waktunya, ala kulli ahyanihi ay ala kulli awqatihi. Jadi cara daripada dua orang sahabat yang dah kita baca ni, Sayyidina Bilal, dia masukkan jari dalam lubang telinga supaya perbuatan seperti itu menjadi pembantu untuk meninggikan suara. Itu cara yang disukai, dipilih oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah bin Umar pula, dia tidak masukkan tangan di dalam lubang telinga. Jadi bagi dia tidak mengapa, tidak buat begitu pun suara boleh tinggikan. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. Riwayat daripada Abi Juhaifah, dia lihat Sayyidina Bilal annahu ra'a Bilalan yu'azzinu, dia lihat Sayyidina Bilal azan. Faja'altu atatabba'u, kemudian aku menjadi mengikuti fahu. Aku mula, ja'altu maksud di sini syara'tu, atatabi'u, aku mula mengikuti mulutnya di sini dan juga di sana bil azani, ketika dia azan tu. Jadi Abu Juhaifah dia buat keterangan tentang cara azan Sayyidina Bilal ketika mana dia ucap hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu, dia ada pusing kanan dan juga pusing ke kiri. Jadi berkenaan dengan maksud yang lebih jelas, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adhani ini. Dalam riwayat Muslim ada satu hadis, alfaz hadisnya, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan yaqulu hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Di situ ada keterangan jelas berkenaan dengan pusing kanan dan kiri ketika mana ucap hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah itu.
Babu qawli rajuli fatatna salatu. Bab berkenaan dengan berkata seseorang, kata-katanya ialah fatatna salatu, semayang dah terlepas bagi kami. Wa kariha ibn Sirina, Imam Muhammad bin Sirin menganggap makruh ayyaqula fatatna salatu, berucap seperti mana fatatna salatu jumlah tu. Imam Muhammad bin Sirin tidak setuju, walakin liyaqul, dan akan tetapi hendaklah dia berkata, lam nudrik, kami tidak sempat semayang tu. Cakap begitu, jangan kata semayang dah luput daripada kami. Tidak mau perkataan seperti itu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam asahhu, dan firman sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap terlebih sahih. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu kita akan jumpa dalam hadis di bawah ni. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia kata, ketika mana kami semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabata rijalin, tiba-tiba mendengar suara daripada beberapa orang lelaki. Falamma salla qala ma sya'nukum, ketika mana selesai sembahyang tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma sya'nukum, apa keadaan kamu, apakah situasi kamu? Qalu, mereka jawab kata, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan mereka kenapa bising suara begitu. Qalu ista'jalna ila salati, mereka jawab kata, kami segerakan untuk sembahyang. Qala fala taf'alu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya, janganlah kamu lakukan, maksudnya tak perlu kamu nak segera untuk sembahyang, kerana idza ataitumus salata fa'alaikumus sakinatu, apabila kamu datang untuk sembahyang, lazim di atas kamu iaitu sakinah, ketenangan. Datanglah untuk sembahyang dalam keadaan tenang, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu mau cepat. Fama adraktum fasallu, maka rakaat yang mana kamu sempat itu kamu turut sembahyang. Wama fatakum fa'atimmu, dan rakaat yang mana kamu terlepas, maka hendaklah kamu sempurnakan selepas imam tu bagi salam. Jadi di potongan akhir hadis ini ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma fatakum. Jadi dalam terjematul bab tu ada sebut babu qawli rajuli fatatna salatu, kemudian asal daripada Imam Muhammad
Muhammad bin Sirin di bawah tu, Imam Bukhari masukkan ketidaksukaan daripada Imam Muhammad bin Sirin berkenaan dengan kata-kata fatatna salatu tu, dan dia hendak nak kata lam nudrik begitu, tapi sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda wa ma fatakum fa'atimmu begitu. Jadi Imam Bukhari daripada wa qaulun nabiyyi as-sahhu ni dia isyarat kepada tu, maksudnya tidak mengapa kalau kata fatatna salat ataupun lam nudriki salat pun boleh. Jadi yang Imam Muhammad bin Sirin kata tu, itu adalah pandangan dia dan juga mazhab dia. Jadi Imam Bukhari daripada asar dan pendapat dia wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahhu ay as-sahhu min qaul ibn Sirin. Babu ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Qalahu Abu Qatadah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan jumlah ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rakaat yang mana kamu dapati, kamu sembahyanglah, dan rakaat yang mana kamu terlepas daripada kamu, maka hendaklah kamu sempurnakan rakaat-rakaat itu. Abu Qatadah kata ucapan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل للإسناد. وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Imam Bukhari hadis ni, dalam bab ni dia adakan dua sanad dengan adanya tahwilul lil isnad tu. Satunya Sa'id bin Musayyib riwayat daripada Abu Hurairah, satu sanadnya daripada Zuhri juga. Riwayatnya datang daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah, dua sanad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu dengar bunyi suara iqamah, maka hendaklah kamu berjalan pergi untuk sembahyang dalam keadaan lazim di atas kamu sakinah dan waqar, ketenangan dan
keadaan tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, jangan kamu tergesa-gesa, jangan kamu hendak nak segera. Fama adraktum fasallu, yang mana kamu dapat sempat tu kamu semayang beberapa rakaat. Wama fatakum fa'timmu, dan beberapa rakaat yang kamu dah lepas itu hendaklah kamu sempurnakan. Babun mata yaqumun nasu idza ra'au al-imama inda al-iqamati, ketika iqamah masa mana orang ramai, yakni makmum mau berdiri untuk sembahyang apabila mereka melihat imam ketika iqamah itu. Jadi ketika muazzin itu iqamah, imam dah keluar mai, jadi sampai jumlah mana dalam iqamah tu nak berdiri, makmum tu nak berdiri tentang itu. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham qala kataba ilayya Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi, riwayat daripada ayahnya Abdullah yaitu Abu Qatadah, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salatu, apabila didirikan sembahyang, dimulakan sembahyang, fala taqumu, idza uqimatis salatu, apabila diiqamah untuk sembahyang, fala taqumu hatta tarawni, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihat aku. Maksudnya sehingga sahabat-sahabat itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada hujrah dia, ketika itulah baru bangun untuk sembahyang. Jadi daripada adanya hadis seumpama ini, di sisi a'immah ada khilaf masa mana nak berdiri untuk sembahyang berjemaah dengan imam tu. Jadi ini satu masalah mukhtalaf di sisi a'immah. Di sisi Ahnaf, ketika muazzin tu bunyi hayya 'alas salah, ketika tu mereka tidak bangun lagi apabila bunyi qad qamatis salah, ketika itulah mereka kata akan bangun. Dan di sisi Hanabilah, satu pendapatnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ketika muazzin bunyi qad qamatis salah, ketika itu boleh berdiri. Dan di sisi Syafi'i, ba'da takbir, selepas daripada takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak sebut dah la ilaha illallah, ketika itu boleh berdiri. Dan Malikiyah, di sisi Malikiyah, takbir bila dah mula, ketika itu boleh makmum itu bangun. Jadi kebiasaan uslub Imam Bukhari, berdasarkan yang mana saya sentiasa bagi tahu, ada uslub
Imam Bukhari yang disusun oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, ada 70 usul untuk memahami terjematul bab Imam Bukhari itu. Jadi dalam bab ni ada salah satu usul daripada 70 usul itu, yaitu Imam Syah Waliullah Muhaddis Hindi Ad-Dahlawi, dia kata Imam Bukhari terjematul bab ni mula dengan mata. Itu kalimah istifham, soalan, dan jawabnya ada pada iza. Jadi bila Imam Bukhari bawa terjematul bab dengan cara itu, di situ biasanya Imam Bukhari nak isyarat kepada satu perkara, yaitu dalam bab ni memang ada ikhtilaf di sisi a'immah mujtahidin. Jadi Imam Bukhari isyarat kepada itu dengan terjematul bab ada istifham dan juga jawab. Jadi maksudnya Imam Bukhari meraihkan pandangan ikhtilaf daripada a'immah mujtahidin, imam-imam mazhab dan lain-lain imam-imam. Babun la yaqumu ila salati musta'jilan wal yaqum ilaiha bis sakinati wal waqari. Bab ini, seseorang tidak boleh berdiri untuk semayang dalam keadaan dia terlalu segera, dan hendaklah dia berdiri untuk semayang dengan ketenangan dan tidak segera. Haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Syaibان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. Riwayat daripada Abu Qatadah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila diiqamah untuk sembahyang, maka janganlah kamu berdiri, maksudnya jangan kamu segera bangun sehingga kamu melihat aku. Wa'alaikumus sakinah, dan lazim di atas kamu ialah sakinah, ketenangan. Jadi muntazirus salat, orang sedang tunggu untuk sembahyang ini, dia dah ada dalam orang yang sembahyang. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pesanan kepada mereka supaya apa sahaja keadaan perlu kamu berada dalam keadaan tenang, tidak segera. Yang tu Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki. Dan satu pendapat daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, dia kata dalam Al-Quran Al-Karim di surah Al-Jumu'ah ada di situ, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dan apabila dipanggil untuk sembahyang pada hari Jumat, maka hendaklah kamu berlari-lari untuk mengingati Allah untuk sembahyang Jumat itu. Jadi dalam ayat ini ada kalimah sa'i. Sa'i maksudnya ada hukum dalam ayat ini. Ketika mana dengar azan itu perlu
berlari-lari pergi untuk semayang Jumat untuk mendengar zikrullah daripada khatib itu. Jadi Imam Bukhari daripada bab ni nak bagi peringatan sa'i dalam ayat ni tidak diambil makna asal, makna zahir tu, dan di situ akan diambil makna ihtimam, maksudnya mengambil berat untuk semayang berjemaah, semayang Jumat tu. Jadi perkara tu Imam Bukhari hendak menyatakan dalam bab ni, yang tu Imam Bukhari isyarat dengan kata-kata dia wal yaqum ilaiha bis sakinati wal waqar, yang mana kataan itu juga ada dalam hadis tu. Babun hal yakhruju minal masjid li'illatin. Bab ini, adakah seseorang boleh keluar daripada masjid kerana ada satu-satu illah, satu-satu sebab. Maksudnya setelah azan di mana-mana masjid, seseorang yang ada dalam masjid itu kerana ada satu-satu sebab, boleh tak dia nak keluar daripada masjid itu, ataupun dia perlu tunggu semayang, sudah selesai semayang tu baru boleh keluar ke, apa hukum bagi orang tu? Jadi berkenaan dengan hukum yang akan diputus, di situ ada ikhtilaf a'immah, perbezaan pendapat di sisi imam-imam, ketika mana keputusan yang akan diambil daripada hadis, sekiranya ada ikhtilaful a'immah di situ, Imam Bukhari mengikut uslub dia, dia akan adakan kalimah hal pada terjematul bab tu. Jadi dengan kita melihat kalimah hal ada pada terjematul bab tu, daripada situ kita boleh faham dalam bab ni ada ikhtilaful a'immah. Imam Bukhari sedang isyarat kepada tu dengan kalimah hal istifhamiyah tu. Jadi perkara yang akan disebut dalam bab ni ada kaitan dengan satu riwayat. Riwayat itu ada dalam Sahih Muslim. Di situ ada sebut amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ada sebutan daripada Abu Hurairah. Dia melihat seorang sahabat yang lain keluar daripada masjid selepas daripada azan tu. Ketika itulah Abu Hurairah kata, dia ni telah pun derhaka Abul Qasim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang ini dah buat kesalahan berlainan dengan larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada zahir tu boleh jadi ragu-ragu, walaupun ada darurah, keperluan, tidak boleh keluar. Sama ada keluar tu bidarurah dengan ada kerja mustahak, ataupun tidak ada apa-apa kerja mustahak, dia keluar dengan apa cara sahaja akan dianggap asi yang melakukan kesalahan, dosa. Jadi Imam Bukhari daripada
Terjematul bab dan hadis kita akan baca ni, dia nak isyarat sekiranya orang itu ada keperluan dan ada kerja mustahab, segera dia perlu keluar daripada masjid itu ketika itu, ataupun contohnya dia tu seorang imam daripada masjid berdekatan di situ, mana-mana masjid di situ, betulan dia ada dalam masjid yang azan tu, sudah azan dia mau segera nak pergi masjid dia sebab dia tu juga imam. Kalau ada illah begitu, ada sebab-sebab tertentu begitu, Imam Bukhari nak isyarat di sini keluarnya orang tu selepas daripada azan tu tidak menjadi dosa. Dan juga riwayat daripada Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Awsat, di situ ada riwayat daripada Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat daripada Abu Hurairah juga. Di situ ada lafaz tambahan illa li hajatin, ada istisna di situ, maknanya Imam sahabat Abu Hurairah sendiri dalam riwayat dia tu ada sebut illa li hajatin, kecuali ada hajat, tidak dapat elak tu, orang tu boleh keluar selepas daripada azan untuk semayang tu. Haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. Riwayat daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada hujrah dia, sedangkan ketika itu dah pun iqamah untuk semayang dan dah pun sedia luruskan saf barisan semayang tu, sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat semayangnya, di tempat yang dia akan jadi imam tu, intazarna ayyukabbira, kami kumpulan sahabat ni sedang menunggu untuk ucap takbir. Insarafa, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada tempat dia tu. Qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala makanikum, hendaklah kamu kekal di tempat kamu masing-masing. Famakatna ala hayatina hatta kharaja ilaina, maka kami pun berada di atas keadaan kami sedia itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mai kepada kami. Yantifu ra'suhu ma'an, kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiskan air. Faqad ightasala, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun mandi. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupa nak mandi junub tu, mai dah diri untuk sembahyang, dah pun iqamah, dah pun betulkan saf sembahyang tu. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat dalam keadaan beliau berjunub,
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat tunggu pergi mandi, kemudian mai nak sembahyang. Jadi hadis ni kiranya agak bercanggah dengan hadis Abu Hurairah. Hadis ni pun Abu Hurairah, hadis yang tadi orang keluar daripada masjid selepas azan tu, dia kata faqad asa Abul Qasim, terhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setelah azan. Setelah azan sudah iqamah dah siap betulkan saf. Ketika itu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid, balik masuk hujrah, dia mandi, kemudian barulah Rasulullah SAW mai sembahyang. Jadi yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mau larang supaya tidak keluar daripada masjid setelah azan, dan yang dia kata itu derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, Abu Hurairah hendak melarang bagi mereka yang tidak ada apa-apa keuzuran untuk keluar daripada masjid itu. Jadi tanpa ada apa-apa keuzuran yang mustahak, sengaja orang tu nak keluar daripada masjid tu, sedangkan di masjid tu dah pun azan. Itu yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mau larang. Tapi daripada dia juga satu riwayat lagi nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pergi mandi selepas daripada iqamah. Jadi maksudnya daripada situ Imam Bukhari nak bagi faham memang yang dikehendaki ialah sudah azan tidak keluar daripada masjid itu, sembahyang di situ. Itu asal maksud yang dia kehendaki. Akan tetapi sekiranya ada mustahab ataupun kerja yang penting, tidak keluar masjid daripada kalau tidak keluar daripada masjid tu tak boleh, memang mustahab bagi seseorang. Kalau begitu orang tu boleh keluar daripada masjid tu disebabkan ada illah. Babun idza qala al-imamu makanakum hatta yarji'a intazaruhu. Bab ini apabila imam tu kata hendaklah kamu, imam kata pada makmum, hendaklah kamu berdiri di tempat kamu sehingga dia kembali ke tempat dia tu. Intazaruhu, mereka makmum juga menunggu dia. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم
Akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqaddama wa huwa junubun. Riwayat daripada Abu Hurairah, beliau kata dah pun iqamah untuk semayang orang ramai, dah pun betulkan saf-saf mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dia maju ke depan, maksudnya diri di tempat dia dalam keadaan dia tu junub. Summa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebabkan dia dah ingat dia ni dalam keadaan junub, dia bagi tahu kepada sahabat-sahabat, ala makanikum, hendaklah kamu lazim diri kamu di tempat kamu itu, mana di mana kamu diri dasar, tunggu di situ. Fakharaja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid itu, balik masuk hujrah. Dia faghtasala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Summa kharaja. Setelah selesai itu daripada mandi itu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mai, wa ra'suhu yaqturu ma'an fasalla bihim. Sedang kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menitiskan air. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam dengan mereka sahabat-sahabat itu. Jadi hadisnya sama lebih kurang. Babu qawli rajuli ma sallaina. Bab ini berkenaan dengan kata-kata seseorang yang dia katanya masallaina, kami masih tidak sembahyang lagi. Berkenaan dengan itu boleh kata ataupun tidak dengan jumlah seperti itu. Haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Syaibanu an Yahya qala sami'tu Aba Salamata yaqulu ana Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Umar bin al-Khattab yawm al-Khandaq. Jabir bin Abdullah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidina Umar datang di sisi beliau pada hari peperangan Khandaq, di mana ketika itu sedang gali. Faqala ya Rasulullah, ketika sedang gali hari itu Sayyidina Umar datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, wallahi ma kittu an usalliya hatta kadati syamsu taghrubu. Demi Allah, hampir saya tidak sembahyang lagi ni sehingga matahari hampir nak terbenam. Maksudnya sembahyang asar. Sayyidina Umar tidak sembahyang lagi. Ketika itu sibuk dengan gali lubang parit dan keadaan musuh dikelilingi, sentiasa kena ada dalam keadaan jaga-jaga. Ketika itu dah hampir terbenam matahari, Sayyidina Umar tidak sempat lagi sembahyang asar itu. Dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika ba'dama aftara as-sa'im. Dan itu yang Sayyidina Umar kata begitu tu waktunya selepas daripada waktu yang mana orang puasa tu dah buka puasa, maksudnya dah masuk maghrib. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
wallahi ma sallaituha. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jawab kata pada Sayyidina Umar, aku juga tidak semayang lagi semayang asar tu. Anazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Butahana wa ana ma'ahu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke satu tempat nama Butahan. Di situ Sayyidina Umar kata, sedang saya ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a. Kedua-dua Sayyidina Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu. Summa sallal asra ba'dama gharabatis syamsu, summa salla ba'daha al-maghriba. Setelah wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama dengan Sayyidina Umar. Setelah waktunya dah terbenam matahari, kemudian daripada selesai sembahyang asar tu, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Selepas daripada tu sembahyang maghrib. Jadi maksudnya, kalaulah seseorang kata masallaina, itu tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan, boleh sebut. Jadi Imam Bukhari adakan terjematul bab begini dan bawa hadis sebagai dalil bagi keharusan yang boleh kata masallaina itu, disebabkan ada sebahagian ulama mereka ingkar tak boleh kata kataan seumpama itu. Sebelum ni pun ada kita dah baca itu istilah lain sikit. Fatatna salatu, semayang dah terlepas daripada kami. Di sini pula maksudnya masallaina, kami masih tidak dapat sembahyang lagi. Itu istilah-istilah seperti itu kira-kiranya harus boleh sebut. Babul imami ya'ridu lahul hajatu ba'dal iqamah. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minggu depan, hari Isnin, mungkin cuti, kita akan mula balik bulan 3 awal, bulan 3 insyaAllah. Ada urusan pergi sekejap South Africa, dekat anak dia belajar situ tu, balik kena kuarantin pula. Jadi insyaAllah bulan 3, awal bulan 3 kita sambung balik insyaAllah.